Sebab yang pertama selalu kadang-kadang kalau dia berlaku dari segi sumbang mahram Mhm. sukar untuk seorang isteri lah kan nak melapor kepada agensi penguatkuasa sebab ini merupakan satu pertalian dia kan. Sebenarnya jenayah seksual ini merupakan satu perbuatan di mana kita uh, berlakunya sesuatu terhadap seseorang itu tanpa kerelaan. Yang kedua selalunya ia dilakukan secara paksa Ya. dan juga secara keganasan dan sebagainya. Jadi itu merupakan jenayah seksual. Mhm. Dan jenayah seksual ni ada banyak perkara ya. Selain pada rogol, tapi yang kita dapati dalam statistik terbaru ya, sehingga Oktober tahun ni lebih kurang 1,700. Dan malangnya di antara pecahan tu kes rogol lah terbanyak, yang Mhm. kedua terhadap kanak-kanak. Ya. Jadi perkara ini merupakan satu perkara yang serius di negara kita ini sebab didapati bahawa agensi penguasa pun tak dapat bendung ya. Ya. Sebab perkara ini berlaku selalunya dalam jenayah-jenayah macam ni, terutama sekali seksual ni, jarang sekali kita nak lapor. Mhm. Sebab yang pertama selalu kadang-kadang kalau dia berlaku dari segi sumbang mahram Mhm. sukar untuk seorang isteri lah kan nak melapor kepada agensi penguatkuasa sebab ini merupakan satu pertalian dia kan. Pertalian dia, yang kedua ia mungkin disebabkan oleh imej sebagainya. Jadi itu sebabnya perkara ini akan berluasa. Itu sebabnya kita tengok kebanyakan daripada kes-kes ni dilakukan bukan saja di kalangan orang-orang muda, bahkan juga datuk Mhm. umur 80, umur 70. Jadi ada sebab tu. Itu sebabnya saya rasa jika sekiranya perkara ini tak dapat dibendung sebab dia punya implikasi masa depan tu untuk kanak-kanak tu adalah sangat teruk sekali. Bukan saja terhadap kanak-kanak tu, bahkan juga pada dia untuk masa depan. Okey. Itu sebagai mukadimah lah. Mhm. Datuk Seri, mungkin kalau untuk jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur, walaupun secara setuju ataupun tidak bersetuju, konsensual ataupun tidak, masih lagi dikategorikan sebagai rogol ataupun statutory rape. Itu sudah jelas penarifan undang-undang terhadap isu itu. Namun isu-isu tentang perkara yang melibatkan konsensual, seperti mungkin pasangan yang sedang bercinta, kemudian berlaku satu pergaduhan dan kemudian si wanita itu melaporkan kononnya ia ataupun beliau dicabul, dirogol dan dilakukan perbuatan seks luar tabi'i dan sebagainya. Jadi di manakah pemahaman yang jelas untuk kita membezakan antara seksual yang berlaku secara konsensual ataupun seksual yang berlaku secara paksa? Itu merupakan satu isu yang sangat hangat diperbincangkan. Mhm. Selalunya pihak wanita oleh sebab ditolak cinta ataupun dia tak mahu kahwin, jadi selalunya Ya. dia akan buat laporan polis. Jadi dengan alasan bahawa beliau ini dilakukan secara rogo dan sebagainya. Mhm. Jadi ini adalah kita kena ia hendaklah kita berdasarkan kepada siasatan polis. Jadi Baik. polis akan cari bukti-bukti, tapi agak sukar. Selalunya polis akan lebih dengar cerita Mhm. kepada wanita kan. Ya. Tapi walau bagaimanapun untuk kita mendakwa di mahkamah, maka sudah tentu kita perlukan buktilah. Mhm. Bukti maknanya ada lebih daripada seorang ataupun ada dokumen-dokumen lain, ada benda-benda lain, saksi-saksi lain, dan ini juga boleh menyebabkan kita dapat soft ataupun dapat mengadili kes itu secara seadil-adil yang bolehlah. Okey. Jadi kebanyakan daripada kita ni oleh kerana kita terlanjur, sedangkan kita tahu bahawa terlanjur ini merupakan satu perkara yang bukan saja melanggar undang-undang, bahkan dari segi agama kan, Hmm. suatu perkara yang dosa besar, tetapi kita tak mikir masa depan kita, dan juga selalunya bagi orang lelaki ni, kebanyakan daripada mereka ni nak mendapatkan nafsu seks ni selalunya lah, Hmm. jarang sekali kita dapati bahawa mereka ni ada niat yang baik kan. Selalunya kalau mereka dapat wanita-wanita yang di tepi jalan dan sebagainya, jadi niat mereka adalah untuk memuaskan nafsu. Tetapi jauh sekali Ya. mereka ni nak melangsungkan perkahwinan kecuali mereka ni ditangkap basah. Okey. Itu di antara cara-cara dia lah saya rasa.